hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bukan Al-Quran. Baik. Seterusnya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Rasulullah yang masyhur ni. Anas bin Malik antara sahabat Rasulullah yang masyhur lah. Berkata ia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bersahurlah kamu, kerana sesungguhnya di dalam makanan sahur itu ada keberkatan. Kerana sesungguhnya bersahur itu mempunyai keberkatan. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa disunat kepadanya bersahur. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita supaya kita bersahur. Perintah bersahur, tuntutan bersahur adalah tuntutan sunnah. Maksudnya tuntutan sunnah, orang yang melakukannya dapat pahala. Namun orang yang meninggalkannya tidaklah menyebabkan puasa dia tidak sah. Puasa dia tetap sah, tetapi dia telah meninggal ataupun dia telah mengabaikan suatu kelebihan yang amat-amat dituntut oleh agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut kepada kita supaya kita bersahur, kerana di dalam bersahur itu ada keberkatan. Apa maksud barakah? Barakah ni asal makna barakah adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Orang yang bersahur ada keberkatan dalam bersahur dia. Dia makan pada waktu sahur tu ada keberkatan. Makanan yang dia makan dalam waktu sahur ada keberkatan. Keberkatan nisbah kepada dunia dan keberkatan nisbah kepada akhirat. Nisbah kepada dunia, Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kepada dia untuk meneruskan dia berpuasa. Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kepada dia untuk dia melakukan ibadat ketika dia berpuasa. Sebab itulah kalau kita tengok, antaralah kalau kita buat contoh antara keberkatan dalam waktu sahur, kita tengok pada bulan Ramadan, masjid sembahyang subuh di masjid jauh lebih ramai berbanding dengan bulan-bulan bukan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ramai orang mari sembahyang subuh di masjid kerana orang bersahur. Okey, itu di antara kesan daripada keberkatan yang ada bagi orang yang ataupun yang bersahur. Tengok, tu antara keberkatan. Jadi Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk hadir sembahyang berjemaah di masjid. Tetapi kalau bulan-bulan yang lain, Allah, ada setengah-setengah tu 3 orang. 3 orang, ada setengah tu 2 orang ahli jemaah. Hak kita kata 3 orang, 2 orang ni bukan masjid di negeri lain. Di negeri Terengganu. Terengganu di antara negeri di Malaysia hak yang kuat agama. Negeri Terengganu. Dan negeri hak yang antara negeri hak yang cukup makmur dengan majlis-majlis ilmu. Tetapi masih lagi ada di tempat kita, masjid di tempat kita, subuh hanya 2 orang ataupun 3 orang. Mungkin masjid di kawasan bandar, mungkin lebih ramai. Tapi kalau masjid di kawasan kampung-kampung, Allahu Rabbi, berat nanang. Ni benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Tambah-tambah ni lepas daripada PKP ni pula. Jadi ada sebahagian daripada masyarakat yang dulu, sebahagian ataupun segelintir yang dulu hadir ke masjid, tapi oleh kerana terbiasa dah dengan tidak hadir ke masjid, jadi payah, jadi berat untuk hadir ke masjid. Jadi dulu duk hadir semua ke masjid, tapi oleh kerana duk biasa dah terbiasa dengan tidak hadir masjid, jadi benda yang terbiasa tu jadi sebati dah. Biar ada pergi masjid, apa kita membayang di rumah, jadi lagu tu. Ni benda yang berlaku di tempat kita, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada bulan puasa kita dapati ramainya ahli jemaah yang boleh hadir ke masjid. Ni di antara hasil keberkatan yang ada pada waktu sahur. Sebagai contoh, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkatan nisbah kepada akhirat tu banyak, nisbah kepada agama tu banyak. Banyak keberkatan nisbah kepada agama. Antaranya adalah dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah Taala dan para malaikat
berselawat kepada orang yang bersahur. Itu di antara keberkatan agama, keberkatan akhirat. Allah Ta'ala berselawat dengan makna Allah Ta'ala memberi rahmat, Allah Ta'ala memberi kebaikan yang banyak. Dan para malaikat berselawat. Maksud para malaikat berselawat adalah para malaikat beristighfar, meminta ampun untuk orang yang bersahur. Okey, itu ni benda, itu dipanggil keberkatan yang dinisbahkan kepada agama. Baik, sebab itulah alangkah ruginya bagi mereka yang mengetahui bahawasanya bersahur adalah suatu perkara yang amat dituntut oleh agama dan ada keberkatan, ada kelebihan, ada kebaikan yang besar, tiba-tiba dia abaikan, tiba-tiba dia tinggalkan. Sayang ke tidur, padahal pakai pergi bangun. Takkanlah sampai ke samu tidur 2-3 jam pula. Tambah-tambah kita terikat dengan kerja. Bangun, habis kuat pun bangun sejam awal dengan bangun biasa. Baik, tetapi sejam awal hak yang kita ambil saat ni tu banyak kebaikan hak yang disebut dalam hadis, dan ada kebaikan hak yang mungkin Allah Subhanahu Wa Taala saja hak yang lebih mengetahui yang ada pada orang yang bersahur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masalah bersahur ni dia bersahur, kita masyarakat kita kadang-kadang dia tidak faham apa yang dimaksud dengan bersahur. Jadi kalau bangun sebelum subuh tu, setengah jam lagi nak subuh, tengok orang puan kata, oh dok ingat nak tekang bang, saat ni puyuk saat ni bang, dok ingat nak tekang. Setengah jam lagi nak masuk subuh, dok masuk lagi bini nak hidang nasi, rupa-rupanya dok dah nak tekang. Kata tu lelaki dia dak sahur pun lah hari ni aku. Dia faham bahawasanya sahur saat ni tu makan nasi je. Kalau nasi ada, lauk tak ada, tak sahur kita bang hari ni bang. Sebab apa? Sebab tak ada lauk. Tak, sebenarnya sahur ni bukan mesti dengan nasi, bukan mesti dengan nasi bersama dengan lauk. Asal kata makanan ataupun minuman yang kita makan ataupun minum pada ketika itu telah dinamakan bersahur. Sebab itulah di dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-suhuru akluhu barakah, makan sahur ni ada keberkatan. Fala tada'u, maka jangan sekali-kali kamu tinggalkan bersahur. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan mimma, walaupun hanya seorang di kalangan kamu meneguk seteguk air, hanya seteguk air sahaja dia makan ataupun dia minum, seteguk air je dia minum, dia sudah mendapat kelebihan bersahur. Bersahur ni bukan mesti makan nasi. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mas sahurul mu'min at-tamru, sebaik-baik makanan sahur yang dimakan oleh orang yang beriman adalah tamar. Maksudnya sebiji tamar ataupun 2-3 biji tamar sudah menghasilkan sahur. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lepas ni tak payah gunalah. Oh tak ada nak masuk nasi, oh tak boleh sahur dah, kita tak payah gunalah. Sebab sahur ni bukan mesti makan nasi. Jadi kalau tak ada makanan, carilah mana-mana kuih-kuih ke ataupun buah taman boleh sutir ke. Kalau tak ada kok, tegak seteguk air. Takkanlah seteguk air tak ada dalam rumah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia waktu sahur, dia ada waktu dia. Permulaan waktu sahur kalau mengikut apa yang disebut oleh sebahagian ulama fiqh adalah apabila masuk separuh malam. Apabila masuk separuh malam, maka bermulanya waktu sahur. Cuma hak yang paling comel adalah kita bersahur pada akhir malam. Okey, bersahur tu comel dah sunat. Dan sunat kita melewatkan makan sahur. Kita makan sahur lewat. Tetapi lewat pun jangan sampai syok. Masuk subuh ke dak lagi, jangan sampai tahap tu lah. Jadi hak yang paling comelnya adalah sebelum daripada azan subuh, kadar tempoh bacaan 50 ayat. Kadar tempoh bacaan 50 ayat. Kerana begitu hak yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya daripada Anas bin Malik, daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, kata Zaid bin Thabit, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Kami bersahur bersama dengan Rasulullah,
kemudian Rasul bangun kepada sembahyang. Lepas kami bersahur dalam tempoh tertentu, kemudian Rasul pun sembahyang. Maka kata Anas bin Malik kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, qultu kam kana bainal adhan was sahur, berapakah tempoh di antara azan dengan sahur? Kata Zaid bin Thabit, qal qadru 50 ayat, kadar 50 ayat. Kadar 50 ayat. Maksudnya tempoh bacaan 50 ayat, tempoh itulah di antara bersahur Rasulullah dengan azan. Jadi lebih kurang dalam di antara 10 hingga 15 minit. Jadi nak masuk subuh lebih kurang dalam 15 minit lagi, maka kita sahur. Okey, tu hak yang paling comel, kita melewatkan sahur. Tapi jangan makan lama pula. Dia makan setengah jam. Nak masuk subuh 10 minit lagi. Tu tak boleh lah. Maksudnya kena berhenti sebelum daripada masuk subuh lah. Kalau tak berhenti lagi masuk subuh bahang lagi, tu batal lah puasa dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, wa an Salman bin Amir al-Dhabbi radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr fa in lam yajid falyuftir ala ma fa innahu tahur, rawahu al-khamsah wa sahhahu Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban wal Hakim. Maksudnya daripada Salman bin Amir al-Dhabbi radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Rasulullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu berbuka, hendaklah berbuka dengan buah kurma. Dan jika dia tidak menemuinya, hendaklah berbuka dengan minum air, kerana sesungguhnya air itu suci lagi menyucikan. Hadis ini dikeluarkan oleh 5 orang ulama hadis, termasuklah Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibn Majah. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah, Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim An-Naisaburi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita baca saat ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang berbuka puasa supaya dia berbuka dengan memulakan makan buah tamar. Kalau tidak ada buah tamar, maka dia berbuka dengan air. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita buka dalam kitab fiqh, antara perkara yang disunatkan bagi orang yang berbuka adalah dia berbuka dengan buah tamar. Tapi sebenarnya dia bukan buah tamar yang perlu diutamakan. Dia panggil rutab. Rutab ni buah tamar yang separuh masuk. Tamar yang separuh masuk tu dipanggil rutab. Kerana di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunangnya. Yang mana dalam Imam Baihaqi dalam kitab Sunangnya menyebut bahawasanya hadis ini juga diriwayat oleh Imam Abu Daud daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mana dalam hadis tersebut menyebut bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia berbuka puasa, maka Rasul mulakan dengan ataupun Rasul berbuka dengan beberapa biji buah rutab. Tempat kita payahlah nak cari buah rutab. Tapi leni ada juga, leni bukan tak ada, ada. Tapi payahlah sikit nak berbanding dengan tamar. Sebab rutab ni dia separuh masuk. Dia yang buah tu masih lagi kuning, separuh masuk, separuh lagi putih. Tu dia panggil rutab lah. Baik. Kalau tak ada rutab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan buah tamar. Kalau tak ada, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegak beberapa tegak daripada air. Jadi kata ulama, kita mulakan dengan buah rutab. Kalau tak ada, makan buah tamar. Kalau tak ada, ambillah air. Jadi mulakan dengan minum air. Baik, itu hak yang comel. Itu hak yang sunat. Tapi kalau orang ada buat lagu tu pun, bukanlah siapa ke dosa puasa, bukan siapa ke dosa. Sebab tu maksud sunat. Sunat ni kalau kita buat dapat pahala. Kalau kita tinggal tidaklah berdosa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal. Kita di sana ada istilah ulama puasa yang dikenali sebagai puasa wisal. Wisal bahasa Arab, kalau kita terjemah kepada bahasa kita, makna sambung, puasa sambung. Maksud dia puasa sambung, terbenang matahari tak buka, sambung pula. Malang tu tak makan benda sampai ke pagi esok. Pagi esok puasa pula. Lepas tu pagi esok kita sambung 2 hari 2 malam. Kalau 3 hari 3 malam gitu kok sampai waktu buka tak buka sambung pula. Tu dia panggil puasa wisal. Dia puasa wisal lain daripada puasa ad-dahr. Puasa ad-dahr adalah puasa sepanjang tahun. Maksudnya sampai waktu berbuka kita buka, esok kita puasa pula, lusa kita puasa pula, puasa sama, tak berhenti-berhenti. Setiap hari puasa. Itu dipanggil saumud dahr, puasa sepanjang tahun. Puasa wisal lain. Puasa wisal ni adalah sampai masa terbenang matahari tak buka, sambung esok pula. Allah. Kita rasanya kita tak mampu rasanya. Kita tidak mampu. Rasanya kalau tak makan sampai pukul 10 malam, mai sahur dah ingat nak sahur pula, dak bangun sahur, pukul 10 malam tak makan lagi, rasanya ketua kepala lutut kita. Ketua kepala lutut, kenaling rasa. Baik. Jadi dalam hadis ni Abu Hurairah melarang Abu Hurairah menyebut bahawasanya Rasulullah melarang sahabat melakukan puasa wisal. Maka lalu ada seorang lelaki dari kalangan orang Islam, maksudnya dari kalangan sahabat. Dia kata mana, ya Rasulullah, tu mung puasa wisal. Jadi sahabat puasa wisal kerana sahabat melihat Rasulullah puasa wisal. Sahabat puasa wisal kerana sahabat melihat Rasulullah puasa wisal. Tetapi Rasulullah melarang sahabat daripada melakukan puasa wisal. Maka apabila Rasulullah melarang sahabat daripada melakukan puasa wisal, sahabat kata tu Rasulullah membuat tu. Jadi sahabat saat itu ikut Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, orang lain tak sama dengan aku. Siapa hak yang mampu untuk buat seperti aku? Aku ni, aku bermalam, Allah Ta'ala memberi kepada aku makanan dan minuman. Mu tak sama dengan aku. Jadi bermakna puasa wisal dilarang kepada ummah dan diharuskan ataupun ia adalah khususiyat kepada Rasulullah. Yang di sana ada perkara-perkara yang menjadi ataupun benda hak yang dikhususkan kepada Rasulullah, benda hak yang khususiat kepada Rasul, tapi tidak dibenarkan kepada ummah. Antaranya puasa wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa wisal, tetapi perkara itu dilarang kepada ummah. Allah Rabbi. Ada beberapa perkara hak yang menjadi khusus kepada Rasulullah. Antara hak yang menjadi khusus kepada Rasulullah adalah puasa wisal. 3 hari berturut-turut Rasul puasa. Oh, kita tak mampu rasanya. Memang kita tak mampu. 2 hari berturut-turut. Tak sampai 2 hari berturut-turut pun tak makan malam tu pun rasa Allah, rasa selok dah kita rasa. Maksudnya dah agak sungguh dah. Kita tidak mampu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana masa kita habis dah. Jadi bab puasa wisal ni hadis yang ke-683 daripada kitab Bulughul Maram, kita akan sambung perbincangannya pada minggu hadapan kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita bincangkan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين